Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana masih lagi terpacak di hadapan skrin di kaca TV tuan-tuan dan puan-puan mengikuti rancangan Motivasi Pagi. Saya masih lagi membincangkan tentang kepimpinan tauladan. Bagaimana saya telah mengambil contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dunia yang terhebat, sebagai pemimpin yang menunjukkan satu contoh yang sangat-sangat mulia. Dan mungkin kita terfikir baginda seorang yang mulia, seorang yang hebat, dan baginda telah tinggalkan kita lebih 1000 tahun. Mungkin tip beliau tidak praktikal pada hari ini. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan kongsikan 5 lagi tip praktikal bagaimana kita boleh meniru, bagaimana kita boleh mengamati contoh kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita cuba bermuhasabah setiap hari, mencari kelemahan diri sendiri, dan jangan sekali-kali kita mencari kelemahan orang lain. Sebagai pemimpin, kita duduk sebentar, mungkin 7.50 pagi, sebelum masuk ke pejabat pada pukul 8 pagi, kita lihat apa kelemahan saya semalam. Mengapakah produktiviti syarikat saya kurang semalam? Mengapakah output kerja saya lemah semalam? Dan duduk sebentar dan berbincang mungkin 10 minit setiap hari. Kita adakan mesyuarat harian di pejabat kita. 10 minit sahaja setiap hari cukup. Mungkin dengan pegawai-pegawai atasan sahaja. Ataupun esoknya kita panggil seorang pekerja bawahan dan minta cadangan daripada beliau. 10 minit setiap hari. Dan saya melihat kebanyakan organisasi korporat, syarikat-syarikat, mereka adakan roll call ataupun mesyuarat sekejap pada waktu pagi bagi membentangkan keperluan-keperluan, kehendak-kehendak pejabat pada hari itu. Cari masalah dan cari penyelesaian untuk hari itu. Satu masalah setiap hari, satu penyelesaian setiap hari, 30 hari sudah ada 30 penyelesaian. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua, komunikasi. Saya selalu tekankan komunikasi berpengaruh, komunikasi yang berkesan, bukannya berfokus kepada kita sebagai bos, bukan, tetapi kita berfokuskan kepada orang bawahan kita. Mereka memanggil kita tuan kerana kita ada jawatan tinggi. Apa salahnya kita juga memanggil mereka tuan? Kita muliakan orang bawahan kita, pekerja kita. Tuan, Assalamualaikum, apa khabar tuan hari ini? Bagaimana dapat tingkatkan produktiviti? Kita muliakan. Jika kita tidak mahu muliakan mereka kerana mereka tidak berjawatan pun tidak mengapa. Tetapi memuliakan mereka kerana mereka juga orang Islam. Mereka juga mencari rezeki yang halal di pejabat kita, di organisasi kita. Dan untuk maksud ini kita letakkan keutamaan pekerja di bawah. Apa-apa komen ataupun cadangan daripada pekerja kita mungkin berkaitan dengan keperluan-keperluan di organisasi, keperluan di pejabat dapat diberikan yang terbaik mengikut kapasiti dan keupayaan kita sudah tentu. Dan walaupun kita ada bajet yang terhad, belanjawan yang terhad contohnya, kita tetapkan bahawa kita akan tetap meletakkan keutamaan kepada para pekerja kita, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya yang ketiga, kita alhamdulillah sudah dipilih oleh Allah, sudah diberi rezeki menjadi seorang pemimpin di organisasi, pegawai tinggi, pegawai atasan. Apa salahnya kita kongsikan kejayaan kita, tips kejayaan kita. Mungkin mereka tidak perlukan, orang bawahan kita tidak perlukan, tetapi kita sampaikan secara tidak langsung. Mengapa? Supaya memberi motivasi kepada mereka. Kita memberikan apa yang kita ada, menunjukkan jika mereka insya-Allah mengambil tanggungjawab seperti ini, mereka membuat produktiviti seperti ini, insya-Allah mereka akan segera dinaikkan pangkat. Dengan syarat caranya betul, jalannya betul. Jadi kita kongsikan tujuan kita menjadi seorang pemimpin yang hebat bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita ingin kehebatan kita itu dapat memberi aura, dapat mempengaruhi orang di sekeliling kita. Mereka juga merasai kehebatan seorang pemimpin kerana kita meniru kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mahu tahu apakah rahsia kepimpinan Rasulullah. Jadi kita kongsikan satu tips satu hari. Mungkin secara tidak formal ataupun melalui blog. Kita tulis blog 2-3 perenggan satu hari. Ciri-ciri kepimpinan pertama hari ini. Apa yang saya bentangkan tadi, tuan-tuan sudah boleh catatkan ataupun tuliskan, kemudian kongsikan. Dan seterusnya yang keempat. Di organisasi tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai komitmen tertentu. Ya, komitmen tertentu. Kadang-kadang komitmen ini tidak jelas. Ia cuma sekadar idea. Ia cuma sekadar angan-angan. Apabila kita catatkan, bukan setakat catat, tetapi kita cetak di dalam bentuk poster, tampal di dinding jabatan kita, organisasi kita, supaya setiap hari pekerja kaki tangan kita akan lalu di
laluan utama di lobi dan sebagainya, mereka melihat, ya, tujuan saya datang pukul 8 pagi hari ini untuk mencapai misi organisasi yang pertama sehingga yang kelima contohnya. Misi pertama hingga yang ketiga ke arah visi syarikat setiap hari. Dan diceritakan tentang kisah Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu. Beliau belum lagi sebenarnya mulakan proses penciptaan lampu, tetapi beliau sudah mengadakan sidang akhbar mengumumkan bahawa lampu yang hebat, satu lampu yang baru akan dikeluarkan. Mengapa? Supaya komitmen itu diketahui umum. Jadi kita akan mula rasa komitmen ini penting. Kita kena buktikan kepada orang di sekeliling kita. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang kelima, ini sebenarnya juga pokok kepimpinan Rasulullah SAW, iaitu ciri-ciri musyawarah. Mesyuarat, saya sudah tekankan tadi tentang mesyuarat harian setiap hari di pejabat kita. Dan di masjid kita pun, kita lihat banyak organisasi di masjid wujudkan aktiviti mesyuarat harian 10 minit pun cukup. Di rumah kita pun boleh bermesyuarat dengan isteri kita bagaimana peningkatan dalam kehidupan beragama kita, bagaimana keperluan harian kita, bagaimana anak kita hendak dihantar ke sekolah, ke madrasah dan sebagainya, adakan mesyuarat. Sebagai seorang ketua keluarga, mesyuarat ini penting. Walaupun sebenarnya kita sudah ada kuasa veto, siapa boleh lawan kita, kita pemimpin, kita yang memegang keputusan untuk memecat dan sebagainya. Tetapi sebagaimana yang saya lihat, seorang pemimpin dalam bidang bisnes, Donald Trump, walaupun beliau boleh memecat sesiapa sahaja peserta The Apprentice, tetapi beliau pura-pura bertanya dengan dua orang pembantu di kiri dan kanannya. Bertanya siapa yang patut dipecat, apa cadangan. Ya, kita lihat cadangan pun beliau meminta cadangan daripada orang di sekelilingnya. Jadi kepimpinan, 5 ciri kepimpinan yang penting ini, insya-Allah jika kita dapat lakukan, tuan-tuan dan puan-puan, akan menjadikan kita seorang pemimpin yang hebat, seorang ketua jabatan yang cemerlang, seorang ayah, seorang ibu yang memegang tanggungjawab kepimpinan ini, insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Saya doakan tuan-tuan dan puan berjaya, cemerlang, menjadi seorang pemimpin, letakkan keutamaan agama di hadapan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jangan lepaskan peluang bertemu saya lagi dalam episod yang akan datang. Saya doakan tuan-tuan bahagia dan cemerlang sebagai pemimpin yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.